nangis, tidur, tak ada makan. Saya nak mau sendiri masuk, dah. Saya nak mau sendiri masuk. Ya, di zaman Umar Abdul Aziz, cucu saya nak Umar, dah. Zaman Umar Abdul Aziz jadi khalifah, dah. Dia jadi pemerintah. Zaman dia nak cari orang yang layak terima zakat ni payah. Allah, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila pemimpin dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati. Kita ni pemimpin. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ayah akan ditanya oleh Allah, tanggungjawab pada anak-anak kita, dan tanggungjawab pada isteri kita. Dan kita pimpin diri kita sendiri. Dan apa kita pimpin? Nafsu kita. Nak buat halal yang haram, nak ambil benda yang syubhah, dah kita nak ambil benda yang halal. Dah. Kita pimpin nafsu itu. Dah. Karena itulah soal pemimpin ni dipandang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala buat manusia ni antara nak jadi khalifah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pemimpin yang adil. Yang kedua, Nabi sebut golongan yang kedua yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana tiada naungan daripada Allah. Allah yang kedua Nabi sebut wasyabun nas'a fi ibadatillah. Nabi sebut yang kedua ni orang yang mana dia ni membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Oleh kerana tu kita ni kena pastikan anak-anak kita ni reti bab agama. Reti bab agama, reti bab sembahyang, reti bab puasa, reti bab ibadah, reti akidah. Dah. Kita kena pastikan anak itu. Ustaz, kita pun dah reti juga. Kita cari pondok-pondok, cari madrasah. Ya. Biar dia hidup dalam suasana beribadah pada Allah. Beribadah bermulanya paginya, dah. Kalau tempat saya mengajar tu di Tafi Cenerik, bangun 4:30. Dah. Kita kejut budak 4:30, pukul 4:30 mesti bangun. Dah. Pukul 5 semua kena ada surah dah. Semayang subuh berjemaah, ada yang sebelum semayang subuh dia baca Quran, dah. Ada yang hafal Quran, ada nak semayang, ada yang hafal Quran, memperkuat kehafalan dia dalam semayang, dah. Last kali semayang subuh, dah. Selepas semayang subuh baca al-maqsurah, lepas baca al-maqsurah tasmih al-Quran dengan ustaz-ustaz, dah. Lepas tasmih pergi makan, dah. Lepas makan pergi perhimpunan, lepas perhimpunan pergi sekolah belajar ilmu pula. Ilmu matematik, syai, bahasa Melayu, kemudian pergi belajar pula. Lepas zuhur akidah, tauhid, fiqh, kitab pula. Lepas asar main sekejap riyadhah. Maghrib semayang berjemaah, lepas maghrib baca Quran pula, ngapal Quran. Lepas semayang isyak baca ilmu. Dah. Gitulah setiap hari kita latih. Supaya apa? Supaya dia ni membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Isnin Khamis puasa. Isnin Khamis puasa. Allahu Akbar. Dah. Kita didik anak kita dalam suasana beribadah pada Allah. Dan kita sendiri kadang-kadang kita rasa payah nak buat ibadat. Kita tengok orang soleh, Allahu Akbar. Kita pergi pondok-pondok, pergi cari tok guru, kita tengok tok guru. Dah. Kadang-kadang dia semayang, lepas dia semayang, dia bangun lagi semayang. Dia semayang, lepas dia semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun lagi, semayang pula 2 rakaat. Lepas dia semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun lagi, semayang 2 rakaat, bangun lagi. Allahu Akbar. Kadang-kadang dah 10 rakaat, 20 rakaat dia buat. Kita tengok Masya Allah, mudahnya dia nak buat ibadah. Kita, ya Allah, nak buat 2 rakaat pun payah. Nak buat witir selepas semayang isyak, buat witir payah. Nak bangun sekejap 2 rakaat sebelum dan selepas payah.
Nak sembahyang sunat kita 2 rakaat payah. Nak baca Quran, Allah semuka payahnya. Kita tengok orang tu guru baca semuka, lepas semuka alif pula semuka lagi, lepas semuka. Kenapa? Sebab apa dia boleh buat ibadat semudah itu? Kenapa? Kerana dia merasai nikmat dan lazatnya dalam beribadah. Ibadah dia itu nikmat dan lazat. Kita ni banyak maksiat pada Allah. Tak, saya sendiri banyak maksiat pada Allah. Tak. Kadang-kadang kita nak bangun subuh pun berat. Allah Akbar. Kita tak. Payah. Kenapa? Maksiat kita pada Allah. Nabi kata, tak, Nabi sebut dalam satu hadis, tak. Nabi sebut dalam satu hadis, innan nazara sahmun masmumun min sihamin iblis. Nabi kata, sesungguhnya melihat pada perkara yang haram, buat perkara yang haram, ya, salah satu daripada anak panah iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan maksiat, azaqallahu ta'mun ibadah. Allah Taala beri dia ni rasa beribadah ni rasa lazat. Allah Taala beri dia beribadah ni rasa tasawuf, dan kita rasa mudah buat ibadah. Bila mana kita tinggal maksiat pada Allah, hati kita bersih pada Allah, kita jadi payah nak buat ibadat ni. Pasal apa? Kerana kita banyak maksiat pada Allah. Bila kita buat maksiat pada Allah, Allah nak buat ibadah payah. Seperti mana kita makan, kita makan nasi, Allah, nasi sedap, nasi lauk singgang, ada budu. Lauk singgang dah ada budu pula. Allah, kalau singgang ni lauk budu dah, Allah, 2 kali tambah pun tak apa. Tidak, tambah. Syarat dia ada budu. Tapi kalau makan tuan-tuan, kita makan ni kita sakit. Contohnya kita makan demam, makan sedap, makanan sedap, nasi dagang, Allah, kita makan sedap ni, tak, makanan sedap, tapi kita ni sakit, demam, makan sedap. Bila kita sakit, kita makan sedap tak? Tak sedap. Kita makan pun rasa tahu. Gitulah dengan ibadah itu. Bila kita ni hati kita sakit, bila kita buat maksiat pada Allah, Allah Ta'ala letak dalam hati kita ni satu titik hitam. Lalu hati kita ni jadi penyakit. Dengan sebab hati kita jauh pada Allah, dengan maksiat yang kita buat, kita rasa payah nak buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana itu kita kena istighfar pada Allah, istighfar pada Allah. Kita kena sentiasa istighfar pada Allah. Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah, jangan kita putus harap dengan rahmat Allah. Walaupun banyak maksiat, walaupun banyak mana dosa kita dengan Allah sekalipun, kita jangan putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi sebut, golongan yang ketiga yang selamat, ya? Allah Ta'ala berdahaga di padang mahsyar. Yang ketiga, Nabi kata, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nabi sebut yang ketiga ni, orang yang mana hati dia bergantung pada masjid. Hati dia ni bergantung pada masjid. Hati dia ni bergantung pada masjid. Macam mana bergantung? Dia bergantung macam mana? Gantung masjid. Gantung ke? Dia ada tiang tu, dia gantung tu. Tu gantung tu orang main gym dah, dia gantung tu dah. Dia buat ketul-ketul badan dia. Bukan gantung gitu dah. Gantung gayut dah. Orang dia panggil dia gantung. Gantung istiqamah. Gantung dia panggil dia non dia. Nah, dia panggil non gantung. Bukan mana gantung tu. Mana bergantung ni, hati dia ni terikat dengan masjid. Dah, terikat dengan masjid. Dia duduk saja-saja rumah, dah teringat lagi masjid. Dah puas saja, teringat lagi masjid. Bukan teringat nak tengok TV, teringat lagi masjid. Dah balik sembahyang zuhur balik pukul 2, balik ke rumah, sampai ke rumah, dah
makan nasi tengah hari, lepas makan nasi rehat, buat kerja, tengok pukul 4 nak pergi semayang asar. Pukul 4 nak pergi semayang asar dah, siap dah, pakai baju comel. Allahu Akbar. Nak pergi mana ramai sangat surah ni, penuh surah kita ni. Surah tu, surah Nurul Hijrah ni ramai sangat ni, parking penuh ni. Ada penceramah mana mari penceramah hebat? Tak ada mari siapa-siapa, semua tunggu semayang asar mereka. Allahu Akbar. Ni ramai kita semua ni penuh ni, macam ke semayang Jumaat ni. Ya. Tu dia. Ramai ni tunggu nak semayang asar pukul 4, tunggu dah. Dah 4:30 lepas balik semayang asar, pukul 6, 6:30 siap dah. Dah 6:30 siap dah habis semayang. Pukul 6:30, pukul 7 semua ada surah belaka dah. Dah, ada surah belaka dah. Orang jangan tunggu duduk di surah. Dah, semayang isyak. Semayang isyak berjemaah. Nabi kata kalau kita semayang isyak berjemaah ni, dah, kemudian esok subuh kita semayang subuh berjemaah pula. Dah, malam ni kita semayang isyak berjemaah. Dah, Tok Imam semayang isyak berjemaah, kita semayang bersama dengan Tok Imam lagi. Dah, semayang isyak berjemaah. Esok subuh kita semayang pula berjemaah. Kita semayang pula berjemaah. Nabi kata faka'annama lailata kullah, seolah-olah kita buat ibadat sepanjang malam. Seolah-olah kita buat ibadat sepanjang malam. Allahu Akbar. Kita gagah tak buat ibadat sepanjang malam? Kita ni gagah tak? Tak gagah? Tak boleh? Tak? Tak gagah? Tak gagah? Cetak. Tak gagah? Cetak. Tak gagah? Tak gagah? Tak. Ustaz pun tak gagah. Tak. Tak gagah juga kita ni. Dah balik pun letih-letih dah. Tidur. Dah. Nak buat ibadat sepanjang malam tak boleh. Tapi Nabi kata kita buat semayang isyak berjemaah, semayang subuh berjemaah, seolah-olah faka'annama lailata kullah, kita buat ibadat sepanjang malam. Nabi kata kita semayang subuh rak'atainil fajr, kita semayang subuh 2 rakaat. Kita semayang subuh sunat sebelum kita semayang subuh. Lepas kita Tok Bilal azan, sini berapa minit? Sebab azan dengan sembahyang subuh 10 minit. Ada setengah tepat 15 minit. Ada 10. Ada Tok Bilal tu, dia sudah sembahyang sunat, dia qomat tu. Ada gerak gitu. Dia kira dia. Dia azan, sudah azan, lepas dia azan dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah as-salatu khairun minan naum, dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis dia pun sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat, selepas sembahyang sunat dia kira dia. Bangun. Qamat. Dah. Ni kita cakap tu baik luar dah. Dah. Kadang-kadang ada 10, ada 15. Kita ambil masa, kita sembahyang sunat 2 rakaat sebelum orang sembahyang subuh berjemaah. Kita sembahyang 2 rakaat lama kan? 10 minit. Pak 10 minit. Surah Baqarah ada 10 minit. Rakaat pertama Baqarah enggak? Berapa minit? 3 minit. Ada 2 minit, 3 minit. Dah, habis. Dalam masa 10 minit, 15 minit kita sembahyang 2 rakaat. Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia yang seisinya. Kita sembahyang 2 rakaat. Kita sembahyang 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dunia dan seisinya. Allah, tak ada dunia ni apa kita nak? Dah, Ferrari, dah, Porsche, dah, Honda, Audi, wajar rambut. Dalam dunia pula, dalam perut bumi ada belian, ada besi, ada emas, ada perak, ada minyak, ada gas. Allahu Akbar. Tapi Nabi kata kita sembahyang 2 rakaat, lebih daripada itu lagi. Nah, kita sembahyang 2 rakaat.
Yang ketiga Nabi sebut wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati kita ni bergantung pada masjid. Teringat seorang masjid. Tak? Macam kita teringat seseorang. Tak? Macam ustaz duduk Selangor ni teringat Ketengganu. Tak? Ingat Terengganu. Tak? Ingat apa Terengganu? Ingat rumah. Tak? Ingat ke rumah kita. Macam ada orang baru kahwin dulu. Tak? Ingat tak? Haji ingat tak mula-mula kahwin ni? Ataupun ada orang kahwin baru. Orang belakang ada. Ada orang kira ni, orang depan ni. Masa kita mula-mula kahwin dulu lah, semangat. Tak. Kawan kata-kata kita nak lepas balik kerja lagi, kita pergi minum air dulu. Tak. Main futsal dulu. Tak boleh. Anak ada musyakkah. Anak kena balik cepat. Ada kerja, ada. Balik 4.30 pukul 12 tu gelisah dah. Tak. 4.30 balik 12 tu gelisah dah. Tak. Isteri atas mesyarah, jangan balik lambat ya. Gelisah ni Allah. Pukul 12 gelisah dah. Pukul 1 tengok jam. Pukul 1.30 tengok pula jam. Pukul 2.30 tengok pula jam. 4.30 akaknya dah paskat lagi. Tak. 4.30. Nak pergi mana? Balik rumah. Pasal apa? Balik rumah ingat pada isteri. Ya. Kita gitu juga. Kita hati kita ingat pada masjid. Ingat siapa? Ingat Allah. Rumah ni rumah siapa? Rumah Allah. Kita ingat pada Allah. Tak. Tempat kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat Nabi kata wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, Nabi kata yang keempat ni orang yang dia berkasih sayang, berkawan kerana Allah. Kita ni berkawan kerana Allah. Kawan kerana Allah. Kawan kerana Allah ni kawan yang boleh pimpin kita ni masuk syurga. Kawan kerana Allah. Kawan kita tegur kita, kita tak marah dia. Tak, kita tak berasa hati. Kita ni kawan ni, biar kawan tegur kita ni, kita tak berasa hati. Tu kawan. Kalau kawan kita kawan, dalam berkawan tu, kawan tegur kita, tak, dia tegur awak ni tak baik ni, ngompak ni, berasa hati lagi. Tak, tu tak kawan lagi. Kawan ni, kawan yang boleh pimpin kita ke syurga. Kita buat salah, dia tegur kita. Tak, dia nasihat kita, tak, jangan buat gini, kita ni orang Islam. Tak, dia nasihat kita gini-gini. Tak, ada program kuliah. Tak, dia WhatsApp kita. Tak, ni WhatsApp. Tak, mudah je kita ni. Tak, sekarang ni kita buat grup, cari kawan-kawan lama kita, kumpul duduk dalam grup. Tak, ajak je pada kebaikan. Allahu Akbar. Mudah je nak buat kebaikan sekarang. Nabi kata man dalla ala khairah kafa'ili. Barang siapa yang mengajak, yang menjadi sebab, yang menunjuk kepada kebaikan, kafa'ili. Dia seperti mana orang yang buat kebaikan. Ya. Dia tukar tunjuk orang buat baik. Dia buat tak buat. Tapi dia boleh pahala seperti mana orang dia buat. Tak. Dia tunjuk ustaz pergi ceramah. Tak. Dia pergi tak dengar ceramah ustaz, tak pergi. Tak. Dia duduk tepi jalan. Tak. Mak lepih. Tak, contoh. Tak. Duduk tepi jalan, duduk lepak-lepak. Ustaz nak pergi kuliah, tak jumpa surah. Dah. Tanya kat mana surah Nurul Hijrah ni. Dah, dia pun tunjuk. Dah. Tak nampak saya orang baru sini. Ginilah ustaz, saya pergi tunjuk. Dah. Dia tunjuk. Siapa? Dia pergi tak surah. Tak pergi. Dah. Tak pergi, dia balik rumah. Dah. Ustaz ceramah. Pahala boleh tak dia? Boleh juga. Dah. Kenapa? Kerana dia yang menunjuk kepada jalan. Dah. Allahu Akbar. Mudahlah kita nak buat kebaikan. Dah. Seperti mana kita berkawan kerana Allah. Tak. Ijtama' alaihi, berhimpun kerana Allah. Kita berhimpun kerana Allah. Tak. Cari kumpulan. Ada baju merah, ada kumpulan baju putih, ada baju kuning, ada mana kuning? Baju biru ada, dah. Baju hijau pun ada, dah. Kita berhimpun ni kerana Allah.
Tak. Cari dua ni tengok orang bala. Bala kerana huruf. Bala bak khilafiyah. Bala pasal apa bala? Bala tahlil. Dah. Pasal apa bala? Bala pasal ziarah kubur. Dah. Benda khilaf. Dah. Bala apa? Dah. Mana haram banyak lagi kita nak bala. Dah. Mana bungkar banyak lagi kita nak cari. Dah. Mana hak jelas dalam Quran yang jelas orang hina hukum Allah. Banyak benda lagi kita nak tahu. Kita bala benda khilafiyah. Dah. Sedangkan Allah Taala sebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Sungguhnya buat orang beriman ni bersaudara, maka perbaikilah antara itu. Musuh Islam tu bersatu. Yahudi, Nasara bersatu nak runtuhkan Islam. Kita sama Islam ni balah sama kita, rugi. Dah. Berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi sebut wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat 'ainahu. Nabi sebut orang yang kelima ni orang yang mana dia duduk sorang-sorang ingat pada Allah. Dah, fafadat 'ainahu, ingat pada Allah, mengalir air mata. Dah. Allahu akbar. Dah, kita zikir dua. Zikir ni ada zikir lisan. Dah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dah. Ni semua ni sebut nama Allah. Dah. Dia panggil apa? Zikir. Allahu akbar. Dia panggil benda takbir. Allahu akbar. Dah. Takbir. Subhanallah panggil apa? Tasbih. Laju surah. Alhamdulillah. Tahmid. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Haul qala. Dah. Apa lagi? Semua disebut nama Allah. Dah. Allahu akbar Allah. La